Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak pandemik COVID-19 ini melanda, banyak peristiwa yang membimbangkan berlaku di dunia ini, termasuk juga di Malaysia. Dari isu pergaduhan, penceraian, tekanan perasaan, kemurungan, sehinggalah kepada kejadian membunuh diri. Namun, baru-baru ini berlaku satu peristiwa yang cukup menggemparkan kita semua. Kejadian ini berlaku di sebuah unit kondominium di Georgetown, Pulau Pinang. Asalnya, penghuni kondominium di kawasan itu beranggapan berlaku satu kebakaran unit di kondominium tersebut. Dan mereka melaporkan kepada pihak bomba dan penyelamat. Namun, bila mana bomba dan penyelamat sampai di tempat kejadian, membongkar satu kisah pelik yang cukup membimbangkan kita. Di mana berlakunya ritual pemujaan dan sihir di unit kondominium tersebut. Dan yang paling menggemparkan kita, pelakunya adalah seorang pemuda yang baru berusia 23 tahun. Persoalannya, di mana pemuda ini belajar ritual sihir atau aktiviti pemujaan ini? Siapa pelanggan kepada pemuda-pemuda ini? Kerana turut dijumpai bahan bukti atau gambar-gambar mangsa yang menjadi sasaran ritual sihir tersebut, dan dipercayai pelaku ini diupah untuk melakukan aktiviti sihir pemisah kepada mangsa-mangsa yang disasarkan ini. Yang menariknya, ada pelanggan-pelanggan yang berurusan secara terus dengan pelaku ini untuk menganiaya orang lain. Menariknya, dalam zaman atau era moden ini masih berlaku perbuatan khurafat syirik seperti mana yang dilakukan di Georgetown ini. Dan yang lebih menarik, ia dilakukan oleh seorang pemuda yang baru berusia 20-an. Kerana kita selama ini sinonim bomoh atau pelaku sihir adalah dari kalangan mereka yang telah berusia. Barang diingat, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-33 yang bersidang pada 11 Oktober 1993 telah membuat keputusan bahawa pertamanya, perbuatan sihir adalah dosa besar dan boleh membawa kepada syirik, dan hukum mempelajarinya adalah haram. Pengamal sihir yang mendatangkan mudarat kepada manusia adalah berdosa besar dan pelaku jenayah, maka wajib dihukum qisas. Ketiga, pihak berkaitan hendaklah menyediakan peruntukan undang-undang bagi menghukum pengamal-pengamal yang bersabit melakukan sihir. Rasulullah SAW menyebut sihir sebagai salah satu daripada perbuatan dosa besar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, jauhilah 7 jenis dosa besar yang membinasakan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa itu? Sabda baginda, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan melainkan dengan alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari daripada perang, dan menuduh wanita muhsan beriman yang tidak bersalah dengan tuduhan zina. Daripada sabda Rasulullah SAW ini, maka jelaslah sihir adalah salah satu daripada 7 dosa besar yang dilarang dalam Islam. Dan janganlah kita sesekali bergantung kepada kekuasaan makhluk lain, khususnya syaitanir rajim, kerana sesungguhnya ia adalah perbuatan yang keji. Difahamkan pemuda yang berusia 23 tahun pelaku sihir ini telah ditahan oleh pihak polis untuk siasatan lanjut. Saya sedih kerana tergamak pelanggan-pelanggan ini mengupah pemuda pelaku sihir ini untuk menyihir mangsa-mangsa yang gambarnya ditemui di tempat kejadian. Atas rasa marah, atas rasa dengki, atau atas dasar apa sekalipun, negara kita ada undang-undang. Ramai yang tertanya-tanya, apa sebab yang mendorong seseorang itu terlibat dengan ritual sihir ini? Sebenarnya banyak faktor yang mendorong, antaranya kerana lemah akidah, tidak mempunyai asas agama yang mencukupi,
selain ingin mendapatkan kelebihan serta kuasa lain yang dipercayai boleh dihasilkan melalui ritual sihir tersebut. Kadang-kala kita kena berhati-hati dengan apa yang kita tonton atau kita dengar. Ada filem-filem barat yang mempromosikan aktiviti atau ritual sihir ini. Misalnya dalam filem Harry Potter. Apa salahnya kita menonton filem tempatan yang mempromosikan ajaran dan amalan Islam menentang aktiviti sihir seperti mana yang dikaryakan oleh Samsul Yusof dalam filem Munafik. Padahal mereka barangkali terlupa kuasa sementara atau yang sedikit itu hanya diperolehi daripada pertolongan syaitan yang jelas mensyirik dan menyekutukan Allah. Peristiwa pemuda berusia 23 tahun yang mengamalkan sihir ini seharusnya membuka mata kita semua. Barangkali adakah pemuda-pemuda lain di luar sana turut terlibat dengan aktiviti sebegini? Saya nak menasihatkan kepada anda semua, perhatikanlah anak-anak kita, adik-beradik kita, sahabat-sahabat kita. Andai kata ada perlakuan pelik yang menjurus kepada aktiviti sebegini, nasihatilah mereka dan jelaskan kepada mereka ritual sihir ini termasuk dalam 7 dosa besar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana jelas ia mensyirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, kita dituntut untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada makhluk lain, apatah lagi syaitanir rajim. Saya mendoakan moga-moga kita semua dihindari daripada terjebak dengan ritual atau perbuatan sihir yang jelas mensyirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.